Dan yang keempat, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mafhumnya iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, yang Allah kurniakan kepada kita. No? Kita mendirikan sembahyang, tak dapat kita lari. No, tak boleh kita nak lari daripada mendirikan sembahyang. Bagaimana kita nak kata orang tu imannya sempurna seandainya dia tu tak bersolat? Kita tak pernah nampak dia solat pun. No, tak pernah. Kita kata dia tak bersolat lah. Orang ni tak solat, orang ni tak sembahyang. Macam mana kita nak kata bahwasanya iman itu, iman dia sempurna? Tidak sama sekali. Kerana solat itu adalah tanda iman seseorang. Solat itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. No. Gementar hati mendengar nama Allah itu tanda iman. Bertambah iman bila dibaca ayat-ayat Allah, itu adalah bukti tanda keimanan kita kepada Allah. No. Maka tentu sahajalah kita mengerjakan solat itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan solat bukti ketaatan kita. Iman kita bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Iman itu berkurang kerana kita melaksanakan atau kita lalai leka hingga kita mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan iman kita berkurang. Itu. Macam kita sebut awal tadi, kita tuduh sesuatu kepada kawan kita, benda hak dia tak buat. Itu tanda kita tidak beriman. Sedangkan hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalangan kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita tuduh sahabat kita buat satu benda yang dia tidak buat, benda jahat, benda buruk yang dia tak buat, kita tuduh kata dia buat, maka tidak menunjukkan cinta kita kepada saudara kita. Bahkan itu menunjukkan khianat kita kepada saudara kita. Sedangkan orang beriman, orang Islam, kita boleh kata apa saja kat dia, melainkan khianat dan dusta. Orang Islam tak boleh khianat dan dusta. Ni kira perangai khianat dan juga dusta. Kita kata dekat dia, kita tuduh sesuatu yang dia tak buat, kita kata dia buat, maka ini pengkhianatan kita terhadap saudara kita. Sedangkan kita perlu mengasihi, mencintai saudara kita. Maka laksana solat itu bukti kesedaran bahawasanya Allah lah yang patut kita sembah. Tentu sekali lah solat itu menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat ini adalah pokok pangkal agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pentinglah untuk kita memelihara iman kita. Kalau iman kita kurang, sebab tu seseorang itu dia enggan untuk melaksanakan solat. Kerana apa? Kerana lemahnya iman ketika tu. Maka macam mana cara untuk nak cas balik iman kita? Tak lain tak bukan dengan kita berjumpa para alim ulama untuk ambil mutiara hikmah, untuk ambil nasihat, supaya kita dapat satu motivasi untuk kita bangkit melawan hasutan iblis dan juga nafsu kita yang telah dikuasai oleh iblis. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau iman kita tidak kuat, pastilah kita akan lemah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau iman kita kuat, pastilah kita akan melaksanakan salat, melaksanakan ibadah kepada Allah. Tuan-tuan, apabila kita tidak meninggalkan salat, pastilah iman kita bertambah kuat. Itu je. Kalau kita meninggalkan salat, iman kita lemah. Kalau kita mengerjakan salat, maka iman kita akan bertambah kuat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membelanjakan sebahagian harta.
kita membelanjakan sebahagian harta yang ada pada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang beriman ini, dia akan merasakan harta yang dia perolehi itu hanyalah semata-mata rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan semata-mata harta yang diperolehi hanya Allah yang bagi, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang melimpah-limpah Allah Ta'ala bagi itu, orang beriman dia tahu bahasanya bukan dia seorang saja yang berhak atas harta itu. Dia tahu dia perlu berikan, dia perlu kongsikan kepada orang lain yang memerlukan. Ini orang beriman, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita mencintai harta, kita tidak mencintai harta, tetapi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara ringkasnya 5 ciri mukmin yang sejati. Kita sandingkan ke semua ini, maka insya-Allah kita akan menjadi orang beriman yang benar-benar beriman sebagaimana firman Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Itulah dia. Lima-lima itu ada dalam ciri seorang Islam, seorang mukmin. Maka itulah sebenar-benarnya orang beriman. Beriman dengan Allah sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka ia mendapat pangkat dan darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin atas dunia bukan siapa-siapa, namun di akhirat namanya masyhur di sisi Allah. Ia mendapat pangkat, darjat, ia mendapat keampunan, ia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak pelihara, kalau kita tidak pelihara iman kita, kalau kita tidak mementingkan iman kita, maka bagaimana kita nak beroleh ketakwaan, bagaimana kita nak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bulan ini kita pentingkan, kita utamakan keluarga. Dalam bulan ini kita semua mesti mementingkan dan mengutamakan keluarga. Al-ihtimam bil usrah, mementingkan ataupun mengutamakan keluarga kita pada bulan ini. Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan iman. Kita tengok ahli keluarga kita, kita tengok keluarga kita ataupun rakan kita yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita. Kita ajak sama-sama dalam bulan ini, ayuh kita tingkatkan iman. Cara apa? Tanya. Fatihah ke semua boleh hafaz. Surah-surah lain suruhlah hafaz sama-sama dalam masa 30 hari. Qul huwallahu al-ikhlas kot boleh dah insya-Allah. Lajak pi sikit surah yang panjang sikit. Surah Al-Alaq, surah Al-Bayyinah, ni ayat-ayat lazim. Jadi kita mulakan dalam bulan ni. Kita tengok ahli keluarga kita dulu, senang. Tengok ahli keluarga kita dulu. Tengok kalau anak-anak perempuan dan isteri kita, kita tengok dia bagaimana pakaian mereka. Sebab kita sebut jadi iman ni berkurang kerana melaksanakan maksiat kepada Allah. Maka bagaimana nak menambahkan iman? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan kita perintahkan anak perempuan dan juga isteri kita menutup aurat dengan sempurna, maka ini adalah permulaan kepada menuju iman yang sempurna. Bagaimana boleh kita nak kata orang yang tidak mementingkan akan aurat ini, ianya mendapat iman yang sempurna?
Sedangkan menutup aurat itu ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan rumah kita, sama-sama ajak anak isteri semua, sama-sama kita tadabbur satu dua barang ayat Al-Quran. Buka Al-Quran, terjemahan, baca ayat Al-Quran satu ataupun dua ayat, baca terjemahan, tafsiran ataupun huraiannya. Di situ akan ada manfaat yang cukup besar yang boleh menambahkan, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan keampunan, keredaan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu.